Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang itu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Setelah kita berhenti 3 bulan kita berhenti di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah Allah pun kita tak boleh nak mai. Sampai orang mengungut awak masjid tutup macam-macam, tetapi setelah dibuka masjid tak mai juga, duk nampak orang tu juga duk nampak muka tu juga. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda yang baik datang daripada Allah. Begitu juga tentang penyakit ni juga, semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nak naikkan darjatnya, nak naikkan pangkatnya. Kalau dunia kita nak dak pangkat, berebut-rebut nak pangkat, nak jadi ketua dan sebagainya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi pangkat, nak bagi darjat kepada orang-orang yang beriman setelah diuji, dia bersabar di atas ujian dia. Sebelum ni kita tak pernah jadi imam tarawih. Dengan ujian tu boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam. Kita pakat-pakat semuanya jadi imam tarawih. Sebelum ni jadi makmum tapi dengan ujian tu kita dinaikkan pangkat menjadi imam.
Sahabat tanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana? Maka sabda Nabi, di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Tinggi tak darjat tu? Tinggi yang Allah nak bagi kepada orang beriman. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala uji kita. Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita banyak tak? Banyak dosa kita. Nabi sebut dalam hadisnya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam, semua kita ni kecuali yang maksum buat dosa. Nabi kata kullu bani Adam khata', tiap anak Adam buat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik dosa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ni Allah Subhanahu wa taala nak menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia, Allah Subhanahu wa taala nak bagi ganjaran pahala. Kita sabar di atas ujian ni, Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita pahala ganjaran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi dekat kita ni, apa yang kita dapat dunia tak sama. Sebab nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada nilai. Nak banding dengan setengah sayap nyamuk, setengah sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia. Tu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Rahman, pemurah Allah. Allah bagi belaka. Hak beriman pun Allah bagi, hak kufur pun Allah bagi. Kalaulah dunia ni ada harga, nescaya agak-agak tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, agak-agak orang yang tak semayang maghrib tadi Allah bagi makan tak? Tak gelapak ustaz no nak bagi makan. Orang yang kafir Allah bagi makan tak? Allah tak bagi makan. Kalau dunia ni ada harga, tapi Allah bagi dah lebih badan kita lagi, gemuk badan kita lagi. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala nu di akhirat besok. Yang kehidupannya yang Allah nak bagi, keseronokan, kebahagiaan yang Allah nak bagi, kekal selama-lamanya. Dunia Allah bagi, pasti kita akan tinggal. Tak ada benda yang kekal. Yang selalu kita duk sebut, Nabi sebut, bila mati anak Adam, 3 benda akan ikut kita ke kubur. Mati sahaja kita, 3 benda ni akan ikut kita ke kubur. Yang pertama, harta kita akan ikut ke kubur. Yang kedua, keluarga akan ikut ke kubur. Yang ketiga, amal. 2 balik Nabi kata, harta akan balik, keluarga akan balik. Tapi yang nak bersama kita ialah amal-amal yang kita buat ni. Itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi alhamdulillah malam ni kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mai rumah dia. Dapat mai bukan senang tuan-tuan, seluruh Malaysia sampai Kaabah pun ditutup. Ujian tak pernah berlaku dalam dunia ni, tak pernah sampai Kaabah orang yang tawaf tak berhenti-berhenti pun ditutup. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dah bagi peluang buka, maka kita ambil kesempatan. Mailah rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malam ni kita sambung baliklah pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih membicarakan tentang kedudukan as-sunnah. Tak silap saya, muka surat dalam kitab ana ni muka surat 14, kedudukan as-sunnah. Betul no? Tanda tak tuan-tuan? Ana muka surat dalam kitab ana ni muka surat 14, kedudukan as-sunnah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, as-sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran Karim. Al-Quran Karim kita sebut dah sebelum ni. Dalil juga kita sebut dah sebelum ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, aku tinggal kepada kamu dua sahaja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalaulah kamu berpegang dengan dua ni. Nabi tak tinggal harta kepada kita. Kalau Nabi tinggal harta, kaya kita. Nabi tak tinggal pangkat kedudukan pada kita. Cuma Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua sahaja. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalaulah kamu berpegang kepada dua ni. Kalau kita pegang sungguh-sungguh dengan dua ni, nescaya kita tidak akan sesat. Apa dia? Yang pertama kita dah sebut dah sebelum ni, Al-Quran, kalam Allah. Cuma Al-Quran tu martabat kedudukannya nombor satu. Tetapi dalam Al-Quran dia hanya sebut benda yang khusus sahaja. Sebagai contoh kita sebut dah sebelum ni, dalam Quran sebut aqimus salah, dirikan sembahyang. Ada tak cara nak sembahyang dalam Al-Quran? Jumpa tak takbir tu ihram, rokok? Ada tak dalam Quran? Tak ada dalam Quran. Dalam Al-Quran sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Cara nak puasa ada dalam Quran tak? Tak ada dalam Quran. Maka dihuraikan dalam hadis Nabi. Nabi cerita, Tuhan Nabi kita sebut sebelum ni, iaitu sama ada hak sunnah Nabi tu perkataan Nabi, sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sabda. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi sabda, itu sunnah Nabi. Ataupun perbuatan Nabi, Nabi rokok, Nabi i'tidal. Kita ni, kita angkat tangan, ini adalah perbuatan Nabi. Nabi berwuduk, Nabi basuh muka macam mana perbuatan Nabi. Ataupun sunnah Nabi juga, namanya kita sebut dah sebelum ni, namanya takrir. Apa dia makna takrir? Pengakuan. Ataupun diam Nabi. Nabi tak kata apa dekat sahabat-sahabat. Sebagai contoh, satu ketika seorang sahabat Nabi selepas sembahyang subuh, sahabat ni bangkit lagi tambah 2 rakaat. Kita sebut dah dulu ni, ada hadis Nabi sebelum ni. Seorang sahabat Nabi sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, sahabat Nabi ni bangkit tambah lagi 2 rakaat. Nabi tanya dekat sahabat ni, sembahyang subuh 2 rakaat, kenapa tambah lagi 2? Maka sahabat ni beritahu, tadi tak sempat untuk melaksanakan qabliyah subuh. Tak sempat nak sembahyang sunat fajar, tak sempat nak sembahyang, maka dia buat lepas pada sembahyang subuh. Dengan syarat tak sempat. Kita pun boleh tuan-tuan kalau tak sempat. Tapi kalau saja-saja duk main buat lambat-lambat, tak boleh. Masa kiyah kepada hadis ni, setiap benda yang hak bersebab boleh. Sembahyang bersebab boleh. Contohnya kita masuk masjid, masuk lepas waktu asar, masuk masjid boleh tak kita sembahyang sunat satu masjid? Boleh. Sebab apa? Masuk masjid. Ataupun dengan sebab kita berwuduk, kita sembahyang sebab apa? Sunat wuduk. Ini sebab apa? Sebab dia tak sempat untuk nak laksanakan qabliyah subuh, dia buat lepas pada subuh. Boleh tak? Boleh. Tapi kita jarang. Cuma kita ambil sebab ni, sembahyang qada, sembahyanglah waktu mana.
Sebab apa? Sebab kita hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun waktu tu waktu tahrim, waktu yang dilarang, maka boleh kita sembahyang. Maka Nadia sebut tadi tidak sempat untuk melaksanakan 2 rakaat sembahyang subuh, dia buat lepas pada sembahyang subuh. Nabi tak kata apa, Nabi diam. Nabi tak tegur pun, Nabi tak kata hang ni bid'ah ni, macam kita lah sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Nabi diam, Nabi tak kata apa pun. Maka boleh dah, boleh. Boleh macam kita lah sengah pada kita sikit-sikit bid'ah, lepas sembahyang tak boleh nak zikir, bid'ah Nabi tak zikir. Lepas sembahyang tarawih tak boleh nak selawat sebab Nabi tak selawat. Teruk tuan-tuan, ulama dah susun elok dah tuan-tuan. Nak buat tahlil tak boleh tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi tak buat tahlil. Ulama dah atok siap-siap. Kalaulah ulama tak atok lepas sembahyang, subhanallah subhanallah, atok buat tu. Walaupun ada kala Nabi buat, tapi Nabi tak buat lah macam kita buat. Ulama susun bagi sempurna apa yang Nabi buat, susun bagi semua. Sebab apa? Kalaulah ulama tak susun macam tu agak-agak, bila masa kita nak kata astaghfirullahalazim, bila masa kita nak kata subhanallah subhanallah subhanallah, bila masa kita nak kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak ada masa kita tuan-tuan. Maka ulama buat-buat susun untuk kemudahan kita. Baik. Dia kata as-sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran Karim. Dengan erti kata yang lain, kita kembali dahulu kepada Al-Quran, kemudian sekiranya tidak dapati hukum dalamnya, barulah merujuk kepada As-Sunnah. Tak ada dalam Quran, baru ambil sumber rujukan yang kedua, iaitu As-Sunnah. Kalau ada dalam Quran, tak boleh kita nak ambil Sunnah. Sebab apa? Al-Quran dah ada dah. Cuma Al-Quran selalu kita sebut tadi ni, Al-Quran kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Ataupun Al-Quran sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah yang kita akan jumpa nanti ni, ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu. Cara nak basuh ada dalam Quran. Agak-agak ada cara nak basuh, ambil basuh. Ada tak? Tak ada. Nanti dia akan buat mai. Kita akan masuk tajuk wuduk esok ni, dia akan buat mai 2 hadis Nabi. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ali, dan hadis riwayat daripada Ibnu Umar, dan hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman. Hadis riwayat bukan daripada Ibnu Umar, hadis riwayat daripada Abu Hurairah, dan juga hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman. Dia akan wakman cara Nabi berwuduk tu macam mana. Sebab sahabat ni dia melihat Nabi berwuduk, iaitu perbuatan Nabi kita sebut tadi, sama ada sabda Nabi, sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi, ataupun sama ada ikrar Nabi, diam Nabi. Maka siapa yang melihat Nabi buat, kita tengok tak? Kita tak tengoklah Nabi buat. Siapa yang tengok Nabi buat? Sahabat-sahabat yang tengok Nabi buat. Tu hadis-hadis riwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Riwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi tu. Kadang riwayat pun kadang-kadang tak sama. Contohnya tentang cara nak bangkit. Bangkit nak ketika nak turun sujud. Kalau riwayat daripada Abu Daud, Nabi turun lutut dulu, lepas tu letakkan tangan ketika sujud, lepas tu letakkan dahi. Berbeza dengan Abu Hurairah, riwayat Nabi turun tangan dulu. Hak mana betul? Dua-dua betul. Sebab apa? Abu Hurairah masuk Islam ketika tu Nabi dah uzak tua dah. Nabi turun tak samalah masa muda. Tu orang tua ketika turun sujud samalah dengan orang muda. Tak samalah, orang tua dia lain,
Orang muda lain. Beza tuan-tuan. Itu hadis juga berbeza. Tapi hak benda tu benda yang sunnah. Dia akan dihurai oleh sahabat-sahabat Nabi. Dia akan buat masuk ni hadis riwayat daripada Abu Hurairah dan juga hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman, cara Nabi berwuduk. Dalam Al-Quran sebut, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak semayang, basuhlah muka kamu. Umum dah, basuh muka, basuh. Tapi cara nak basuh tak ada. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Sapulah kepala kamu. Basuhlah kaki kamu hingga ke bukuli. Cepat cara nak basuh, dia akan buat mai esok ni. Kita akan jumpa lah. Tapi lambat lagi lah tuan-tuan. Lah kita baru muka surat 15. Lah baru tarikh. Baru kita bicara tarikh tuan-tuan. Lekat setahun dah. Baru bicara tarikh dekat setahun. Tajuknya muka surat 33 esok ni. Muka surat 33 ke 30 apa? Tajuk bersuci. Tuan-tuan tengok muka surat 29. Baru masuk tajuk. Muka surat 29 baru kita masuk tajuk lah. Baru muka surat 15 baru separuh tuan-tuan. Rasa macam lah tak mengaji 3 bulan dah tuan-tuan. Nak masuk tajuk mesti setahun lagi lah. Kita akan masuk tajuk 2021, nak ujung 21-22 baru kita masuk tajuk insya-Allah. Lah kita baru bicara tentang ta'rif ilmu fiqh. Tak masuk tajuk lagi tuan-tuan. Walaupun tak masuk tajuk, hak mukadimah ni lah hak benda yang sangat penting. Sebab mukadimah ni dia akan cerita ni berkait tentang bab akidah, hubungan kita dengan menetap akidah dan juga syariat kita melaksanakan perintah Allah Taala. Apabila nanti bila kita masuk tentang bab hak hukum-hukum berkait tentang bersuci, berkait tentang bab sembahyang, akidah kita ni mantap dah. Akidah ni mantap sebab hak di muka surat 1 hingga 29 ni merangkumi daripada 8 jilid. Dalam kitab ni ada 8 jilid tuan-tuan. Cuma kita mengaji dalam kitab ni 1 jilid ya. Tuan-tuan tengok di belakang, kulit belakang tu. Kulit yang belakang sekali tu, itulah jilid-jilidnya sampai jilid yang ke-8. Cuma hak kita mengaji ni jilid yang pertama. Hak nombor 2, 3 saya tak mampu nak ngajak bagi orang lain ngajak Yang ni pun 10 tahun lagi baru nak habis. Hak jilid kedua mungkin ada ustaz mengajak kau. Hak jilid ketiga mungkin ada kau. Hak jilid keempat mungkin ada kau. Kita belajar semua merangkumi daripada 8 jilid ni. Baik. Dia kata kita kembali dahulu kepada Al-Quran, kemudian sekiranya tidak dapati hukum di dalamnya, barulah kembali kepada As-Sunnah. Tak ada dalam Quran, baru kita ada dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi. Apabila didapati hukum tersebut dalam As-Sunnah, maka hendaklah kita beramal dengannya sebagaimana beramal dengannya jika didapati dalam Quran. Hakikatnya As-Sunnah juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kata-kata tu daripada Nabi kita. Hakikatnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ketika sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Nabi? Maka Aisyah jawab, Al-Quran. Sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Nabi? Maka Aisyah radhiyallahu anha jawab, Al-Quran. Yang berjalan dalam diri Nabi itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran juga sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Nabi kita tu contoh, Allah sebut contoh ikutan yang baik. Pada ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin.
Allah kata, katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kata, ikutlah aku. Allah sebut beritahu dekat kita, sekiranya kamu kasih kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita ni beritahu, ikut aku, Nabi kata. Nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ikut Nabi, Allah ampun dosa kita. Nabi Allah sayang kita. Apabila Allah sayang kita, dia akan mengampunkan dosa-dosa kita. Baik. Disyaratkan hukum tersebut sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih nah. Hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang palsu. Sebab banyak dah hadis palsu, banyak hadis palsu. Kalau kita tak jaga betul-betul, banyaklah hadis-hadis palsu. Yang kita duk amal, ada juga kita duk amal sedangkan benda tu benda palsu, benda yang dusta. Dia kata dengan sandaran yang sahih. Baik. Peranan as-sunnah. Peranan as-sunnah ialah menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Menyatakan dalil wajibnya sembahyang dalam bentuk yang umum. Dan as-sunnah datang menerang dengan terperinci bagaimana cara menunaikannya di segi perkataan dan perbuatan. Ni kita duk sembahyang ni, kita angkat tangan, kita kata Allahu Akbar. Dalam Quran ada tak angkat tangan? Tak ada. Kita lepas tu kita pun pegang dalam Quran ada tak? Pegang macam tu? Tak ada. Lepas tu kita baca doa iftitah. Ada dalam Quran tak? Suruh kita baca? Tak ada. Lepas tu kita baca Al-Quran, baca surah Fatihah. Lepas tu kita baca surah. Lepas tu kita rokok. Lepas tu kita tak rokok macam mana dia akan ajak kita. Semuanya itu adalah perbuatan perkataan Nabi. Semuanya Nabi ajak. Nabi ajak macam mana Jibril ajak dekat Nabi. Ketika Nabi, kita sebut dulu ni, tak jumpa lagi tajuk, esok kita jumpa. Esok ni ketika Nabi naik, ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi terima perintah Allah SWT iaitu sembahyang. Turun daripada perintah Allah SWT, Nabi tak sembahyang lagi. Bapa, Nabi tu tak tahu cara nak sembahyang lagi. Bukan Nabi pandai-pandai. Malaikat Jibril turun ajak Nabi. Malaikat turun waktu awal waktu dan waktu dan akhir waktu. Nanti kita akan jumpalah tajuk ni. Tajuk bab solat, bab bersuci pun tak lagi. Mereka mana nak masuk solat Ustaz? Semua saya cerita apilah. Esok ni kita jumpa lah. 3 tahun akan datang lagi. Semua saya beritahu apilah. Baik. Contohnya kita duduk sembahyang ni rokok. Rokok tu macam mana? Lepas rokok lah kita baca pula Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada dalam Quran tak suruh batal? Tak ada. Al-Quran hanya suruh kita aqimus salat, dirikan sembahyang saja. Kalau Al-Quran cerita semua lah tuan-tuan, agak-agak Al-Quran tu bukan tebal hak kita duk baca tu tuan-tuan, tebal tu. Al-Quran tu tebal tu tuan-tuan, Al-Quran. Agak-agak hak tebal tu pun baca hari tu tak habis. Tebal tu pun kita tak baca, duk suci dalam debu lagi rumah kita tu, tak pernah buka pun nanti tu. Bulan Ramadan baru kita nak baca, bukan silang cerita di Afrika sini pakat baca belakang. Kalau lah Al-Quran tu cerita semua cara rokok, cara tidak, cara nak baca, angna saya Al-Quran tu tebal tu pakai tak baca kita tuan-tuan. Pakai tak baca tuan-tuan. Dia cerita benda yang hak khusus dihurai pula dalam bentuk yang umum dan as-sunnah, datang menerangkan dengan terperinci bagaimana cara menunaikan dari segi perkataan dan perbuatan. Perkataan, esok kita akan jumpa lah. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kauli, fi'li, qalbi. Ada 3 ni.
Tu kita pun kena beza. Ni kadang-kadang dia baca Fatihah pun tak bunyi apa. Baca lah hati Zai, baca juga lah hati. Tak sah mayang dia tuan-tuan. Dia kena sebut ni, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jumpa esok ni. Kalau kita nak Fatihah tu, Bismillah, dia ada 7 ayat tu. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dia ada 19 huruf. 19 huruf kita kena sebut. Tak boleh kita nak tak mau baca satu huruf. Sebagai contoh, kita pergi semayang satu tempat lah, contoh di Afrika tu kita pergi semayang, kita pun Allahu Akbar, tu imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya tu imam ni baca. Dengar macam tak sebut ba lah tadi ni. Kita dengar sedap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah kita jawab pula belakang. Contohlah, saya buat contoh. Kita kata huruf ba tak baca tadi, dia rasa macam huruf ba tak imam tak baca lah. Kita pun lepas sembahyang kita pergi jumpa Tok Imam di Afrika tu. Tanya Tok Imam nak tanya ni. Tadi ni saya dengar Tok Imam macam tak sebut ba tadi ni. Dia kata memang saya tak sebut ba, takkan Allah nak kira kot. Ba tak sebut. Yang lain 18 huruf saya sebut. 18 huruf saya sebut satu huruf saya tak sebut. Takkan Allah nak kira kot. Allah pun tahu jangan kita buat Allah tu macam pak menakan kita tuan-tuan. Macam kadang-kadang kenori tuan-tuan. Kenori kadang-kadang tanya, nak tanya ni semayang zuhur lagi ni. Allah pun tahu kenori. Dia ingat Allah tu pak menakan dia. Suka-suka dia tak mau semayang. Dia kata kalau pergi semayang Ustaz tak lagi ni daripada Pahang nak main satu bas tak ada lah nak jumpa mereka. Satu salam RM10. Dia kata Allah pun tahulah kenori ni penat ni. Sehari kita kodok lah ingat Tuhan tu pak menakan. Suka-suka. Sama semayang pun. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. 19 huruf kita kena sebut dalam lisan kita. Tak boleh kita sebut dalam hati sebab dia rukun kauli. Rukun yang kita kena sebut. Dengar sedar Bismillahirrahmanirrahim. Ba tak sebut. Batal semayang dia. Sebab apa? Ba dia tak sebut. Satu huruf dia tak sebut sahaja. Batal semayang dia. Ada rukun kauli, ada rukun qalbi, hati niat ni. Niat ni Allahu Akbar. Niat tu. Niat yang kosak nantilah kita akan jumpa, kita akan ceritalah ini. Cuma dia nak cerita ni. Terdapat hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya sallu kama raaitumuni usalli. Ini sebut asalli. Usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Nabi kata sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Nabi kata kalau kamu nak sembahyang, kamu kena ikut macam mana aku sembahyang. Tak boleh kita nak pandai-pandai ikut kita. Kita bukan dia tengok ikut Nabi, kita bukan tengok Nabi, bukan kita jumpa dengan Nabi. Kita bukan sahabat. Siapa yang tengok Nabi? Inilah kata-kata hadis-hadis Nabi yang kita akan jumpa nanti ni. Cara Nabi berdiri macam mana, Nabi angkat tangan macam mana. Bukan hanya bab semayang tuan-tuan, kita akan jumpa nanti tentang bab bersuci tuan-tuan. Cara Nabi duduk qada hajat pun diajak tuan-tuan. Duduk nak qada hajat pun Islam ajak tuan-tuan. Nak kata tidak ada agama yang ajak macam tu lah. Sampai nak duduk qada hajat pun diajak. Nanti saya akan tunjuk sampai tajuk esok ni. Tuan-tuan duduk macam mana qada hajat? Duduk cangkung tak kita tuan-tuan. Nabi ajak nak masuk macam mana, sebelum masuk tu baca apa, nak langkah apa, nak duduk qada hajat tu macam mana, lepas tu kita nak keluar kita nak langkah macam mana, lepas keluar tu kita nak baca doa apa. Semuanya Islam ajak. Ikut hak perbuatan Nabi.
Ikut perbuatan Nabi tu kata Islam ni. Tu kita nak semayang nanti ni perbuatan Nabi. Apa yang Nabi buat, kita nak buat macam tu. Ni kadang-kadang kita duk nampak lah, bukan sini lah, di Afrika. Dia semayang je nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dia duk hangguk-hangguk. Nabi bukan duk hangguk-hangguk pun. Sebab apa dia hangguk-hangguk? Sebab dulu dia tengok ayah dia semayang macam tu. Hangguk, semayang hangguk. Ayah dia pula tengok Tok Wan dia semayang. Sebab apa? Tok Wan dia dulu kerja dengan Jepun. Tak apalah. Hei. Semayang pun hei. Kita pun hei juga. Walaupun semayang tu sah, tapi hukumnya makruh lah perbuatan kita. Tapi kalau pergerakan tu lebih daripada iman kita, Imam Syafi'i, 3 kali berturut-turut, batal tak semayang kita? Batal semayang kita. Nanti kita akan jumpa perkara-perkara yang membatalkan semayang. Baik. Semayanglah kamu macam mana kamu melihat aku semayang. As-sunnah juga menerangkan bagaimana melakukan ibadat haji. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah contoh daripada aku bagaimana melakukan kerja-kerja ibadat haji. Kita duk pergi haji tu, kita ikut apa? Apa yang Nabi buat, Nabi ikut macam mana perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan cerita bila ni buat haji ni. Ini saya tak mengajak tuan-tuan. Tengok di kulit belakang tu, jilid yang kedua. Tengok di belakang kulit tu. Jilid kedua, zakat, puasa dan haji. Saya tak mengajak lain ni. Mungkin ada ustaz-ustaz lain main tentang mai buat kursus haji. Cara Nabi buat haji macam mana? Ini hak jilid kedua. Cuma dia sebut ni lah, kita nak buat ibadat ni, kita tak boleh suka-suka. Tak boleh kita nak taklid secara membuta tuli, orang kata. Ataupun istilah orang sebutlah, ikut cara mengkhizil buta, orang kata. Mengkhizil buta. Dia kata kalau sebut babi kasak dalam masjid, sebut mengkhizil buta, membabi buta. Kita sebut dululah. Najih mughalazah pun masuk masjid dulu di Sungai Buloh, tuan-tuan ingat tak? Dia bukan nak masuk dalam masjid, tuan-tuan, dia sesat. Kalau boleh dia pun tak mau masuk, menyusahkan orang untuk dia nak samak dan sebagainya. Dia sesat, tak ada jalan lain, dia masuk juga, tuan-tuan. Malu kadang-kadang kita, tuan-tuan. Sesat babi masuk juga masjid, tapi sesat manusia kadang-kadang masjid pun dia tak main. Tapi dia main juga satu masa nanti, ketika tu orang paksa dia main. Ketika mana? Ketika dia mati. Ketika tu orang paksa dia main. Main paksa. Masa dia sihat tak mau main duduk belakang tu imam. Tapi dia masa dia mati sombong pula nak duduk depan tu imam. Belagak pula. Masa sihat, masa hidup tak mau main duduk belakang tu imam jadi makmum. Tapi masa mati sombong pula nak duduk depan tu imam. Mayat-mayat ketika tu. Allahu Akbar. Rokok pun tak, sujud pun tak. Lepas mayang tu imam kata apa kita nak kata mayat ni, semua pakat kata baik. Nasiblah orang masjid tu bagus. Kalau dia kata tak baik, jenuh kita, tuan-tuan. Ikut ni perbuatan Nabi. Ambillah contoh daripada aku melakukan kerja-kerja ibadat haji. Ini jilid yang kedua. As-sunnah juga menerangkan akad-akad yang harus dan yang haram dalam muamalat. Ini tentang bab muamalat, iaitu tentang jual beli. Ini bab jilid apa kita akan belajar? Ini bab jilid yang ke-6. Tengok di belakang, tuan-tuan, jilid yang ke-6, iaitu jual beli salam, riba, pertukaran mata wang. Ini juga kita tak belajar, tuan-tuan. Ini jilid lain. Kita hanya belajar pada kitab ni 2 tajuk sahaja. Apa tajuk dia? Bersuci semayang saja. Hak lain 30 malam. Masjid kita ada 30 hari, tuan-tuan. Kadang-kadang 29. Tiap-tiap malam tu ada kuliah, tuan-tuan kena mai. Bukan kuliah saya je. Tiap-tiap malam tuan-tuan puan-puan kena mai.
Pihak masjid dah atok dah, kita pakat mai tuan-tuan. Bukan hanya kita mai sahaja, kita bawa habis ni anak bini kita mai. Kuliah boleh kot, perempuan boleh tak ni? Tak boleh kot no? Boleh dah. Bawa anak bini kita mai tuan-tuan. Lepas tu kita ajak sahabat-sahabat kita mai. Kita tak mau kita ni tuan-tuan, kalau kita mai boleh, dengan syarat balik rumah lagi kita kena mengajak anak isteri kita. Ngajak ada agak-agak. Saya pun belum tentu tuan-tuan. Balik baru kita nak buka kitab dengan bini kita. Mai abang nak kita nak abang nak mengajak ni, kita pun buka kitab qala musannif rahimahullah taala. Bini kita abang tidur bang mengantuk. Kita ustaz pun belum tentu nak mengajak bini. Hak baru nak start, hak tak start lagi, pakai tak mengajak tuan-tuan. Kita bawa mai tuan-tuan. Mai pihak masjid dah susun dah kuliah. Tiap-tiap hari ada kuliah, kita mai dengar dah mai dengar dengan kapek yang elok, dengan aircon pun ada, dengan kipas. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Dengan begitu mudahnya untuk kita dapatkan ilmu. Baik. Selain daripada itu, as-sunnah juga menyatakan hukum yang tidak terdapat dalam Quran, seperti hukum haram memakai cincin emas dan pakaian sutra bagi kaum lelaki. Tak ada dalam Quran, tak ada cerita, tapi ada cerita tentang dalam as-sunnah tentang pakaian. Benda-benda yang diharam, contohnya emas tak boleh pakai orang lelaki. Kain sutra diharamkan, dia akan cerita esok ni tentang, cuma tak cerita dan jilid lah, cerita jilid lain. Hak jilid yang kita baca ni mukadimah kepada 8 jilid. Baik. Kesimpulannya, dia kata, kesimpulannya as-sunnah merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Dia kata kesimpulannya as-sunnah sumber kedua selepas Al-Quran. Mula-mula Al-Quran dulu. Apa-apa orang sekalipun, Al-Quran dulu. Contoh tadi kita sebut ni tentang sembahyang. Allah kata aqimus salat. Kalau tak ada dalam Al-Quran, baru kita berpindah kepada as-sunnah. Tu dulu kita dengar dulu ada seorang yang tak percaya kepada hadis Nabi mati tuan-tuan. Sampai orang tak mau sembahyang lah, mayat jenazah dia. Sebab apa? Dia kata dia beriman, dia percaya dengan Al-Quran. Hadis Nabi dia tak percaya. Boleh jadi murtad tuan-tuan, sampai orang tak mau sembahyang. Sampai mufti arah kan suruh sembahyang jugalah. Nak takut timbul fitnah, suruh sembahyang. Tapi apa orang yang sembahyang mayat dia? Orang yang hina dekat hadis Nabi. Orang yang tak yakin dengan Nabi, dia kata dia ikut Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran tak sempurna. Ikut Al-Quran tak sempurna. Mesti contoh dalam Quran kata, dalam hadis Nabi kata buniyal Islam khamsah. Tertegaknya Islam tu di atas 5. Nabi kata, dalam Quran tak sebut. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua sembahyang. Sehinggalah hak 5 rukun Islam tu. Dicerita dalam As-Sunnah. Kesimpulan As-Sunnah merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Dan wajib beramal dengan hukumnya. Dan amatlah penting bagi memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Itu sebut kalau dalam Quran dia kata atiullah hawa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat yang mutlak, taat kepada Rasul, taat yang mutlak. Jadi kita ingat kita sampai tantu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk yang ketiga. Sumber rujukan kita yang ketiga ialah al-ijma'. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dimarilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله كلمات الله تامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرش والجنان والجزام من شيء من الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام سليم والحمد لله رب العالمين سكن بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته